nanti. Kita lanjutkan saudara dengan pembentangan dan wacana yang ketiga daripada Ketua Helwa ABIM, Fatin Normajrina Nordin, akan membahaskan sedikit berkenaan dengan sokongan psikososial perihal kekeluargaan dan kesihatan mental. Silakan Saudari Fatin Normajrina. Assalamualaikum kepada semua yang hadir hari ini, Presiden, pimpinan ABIM Pusat, ABIM Negeri, daerah, agensi dan juga senior-senior kita lah di Wadah dan adik-adik di PKPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin. Actually malam ni kita dah banyak mendengar pembentangan yang komprehensif lah daripada Dr. Jeb tentang isu kesihatan awam dan juga Encik Amir berkaitan dengan ekonomi. Mungkin saya ni lebih kepada khulasah lah, dan sebab ingat kalau kita sebut tentang keluarga, dia adalah unit asas kepada masyarakat. Jadi apa yang berlaku dalam masyarakat, dia berada di dalam rumah-rumah di dalam masyarakat kita lah kan. Sebenarnya berlaku di dalam setiap unit-unit kecil dalam komuniti kita lah. So actually kita ni dah masuk PKP 3.0. Secara orang kata logik ataupun kebiasaannya, kita jadi dah bersedia lah sepatutnya dengan pengalaman 1-2 kan. Jadi kita menjangkakan untuk 3.0 ni lebih macam yang Cik Amir sebut, lebih efisien dan efektif. Dan mungkin kita sebagai rakyat atau masyarakat pun bersedia. Tapi dari sudut tu, kita juga mengalami yang telah disebut juga oleh ramai tadi berkaitan dengan kita penat, marah dengan situasi. Isu dia lagi bertambah, dan isu bertambah, dan dia bukan sekadar isu COVID, dia meliputi banyak perkara lah. So kalau ikutkan kita sebut dia ada bertimpa-timpa isu yang berlaku. Jadi itu menjadikan bertimpa-timpa jugalah masalah yang berlaku. Jadi tadi kita sebut kesihatan, ekonomi, dan kita juga ada masalah yang sangat meruncing juga adalah isu kesihatan mental ni lah. Jadi untuk hari ni saya ingat ada ramai juga pakar-pakar dalam isu kesihatan mental, tapi hari ni malam ni saya akan cuba untuk bentangkan perkenalkan tentang satu inisiatif daripada ABIM, khususnya daripada Helwa, berkaitan dengan Rahmah Support Team, yang kita cuba untuk kata pada awalnya adalah khusus berkaitan dengan isu kesihatan mental, dan sekarang ni kita dah extend jugalah kepada beberapa isu berkaitan dengan wanita dan keluarga. Dan kemudian kita pada PKP 2.0 kita ada buat satu survey, jadi saya ingat dia masih juga relevan, dan kita mungkin daripada survey 2.0 ni kita akan upgrade untuk 3.0 lah. Tapi saya ingat untuk malam ni saya akan bentangkan berkaitan dengan survey daripada 2.0 ni lah, untuk sama-sama kita tengok tindakan seterusnya. Dan saya ingat sebelum tu macam saya sebut tadi lah, kita bila masuk 3.0 ni, isu kita masih berkisar kepada perkara yang sama. Saya ingat ada 6 perkara utama lah. Ekonomi yang utama tadi, kemudian kita ada isu pendidikan, isu yang besar juga memberi kesan kepada dia sebab daripada isu yang penting kan, pendidikan ni, pendidikan anak-anak di rumah dan pendidikan institusi di sekolah. Itu pun memberi kesan yang besar lah kepada keseluruhan kita punya kehidupan seharian tu kan. Kemudian dia membawa juga kepada komunikasi dan perancangan keluarga. Mungkin tak ramai yang sebut, tapi ada juga berita-berita yang cakap selepas tadi Cik Amir sebut 15 bulan kita dah PKP, so ada berita menyebut selepas 9 bulan ramai yang melahirkan anak dan sebagainya. So ada isu-isu berkaitan dengan perancangan keluarga dan juga komunikasi keluarga. Dan secara statistik juga memang ramai orang kahwin masa PKP ni, tapi ramai juga yang bercerai semasa PKP ni kan. Kemudian perlindungan dan sokongan sosial yang sangat lemah. Kita tahulah dengan kerajaan gagal dan sebagainya tu kan. Nanti dalam beberapa jawapan tu saya ingat menarik jugalah untuk tengok jawapan daripada ramai berkaitan apa yang paling bimbang lah masa PKP ni kan. Dan yang baru, tak baru sangat tapi lebih orang kata masa PKP ni lebih menyerahlah isu-isu kecelaruan maklumat. Dengan anti-vaxnya, dengan Yahudinya, Illuminati dan sebagainya, semua tu memberi kecelaruan. Dan dia bukan sekadar kita, maksudnya keluarga kita dengan vax, ada banyaklah isu-isu ni mempengaruhi lah. Dan yang seterusnya adalah
tadi kita sebut dan Dr. Jeb juga sebut, pesakit-pesakit yang memang dah COVID ni, satu isu menguruskan. Sebab saya ingat ada kawan, satu keluarga dia COVID. Dia seorang je tak COVID sebab dia duduk tak bersama dengan keluarga kan. Jadi dengan nenek dia COVID, dan jadi maksudnya ada masa awal untuk menguruskan tu agak mencabar lah. Tapi dan akhirnya pun membawa kepada kematian keluarga. So banyak, dan itu mengambil masa yang lama lah, dan bagaimana kita boleh bagi sokongan kan, sebagai satu keluarga, tapi kita juga sebagai ABIM dan juga organisasi, macam mana kita nak handle berkaitan dengan isu-isu macam tu lah. So untuk malam ni, saya ingat saya mula dengan memperkenalkan dulu RST, Rahmah Support Team. Okey ke? Okey. Okey okey. Okeylah. So Rahmah Support Team, ini pengenalan lah daripada Rahmah Support Team. Ia adalah kumpulan sokongan hasil inisiatif Helwa lah. Sebab saya ingat masa 2017-2018 tu ada statistik menunjukkan pada tahun 2020 isu kesihatan mental ni antara sebab makin meningkat di Malaysia lah, menjadi antara sebab kepada masalah-masalah kesihatan selepas kesihatan seperti sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya kan. So daripada situ kita mula untuk cuba memahamilah tentang isu kesihatan mental ni, dan akhirnya kita bawa pada PKP 1.0 tu lah, kita rasa ada kepentingan untuk kita bentuk satu kumpulan sokongan yang lebih terancang lah dan sistematik dan terlatih. So bentuk kita adalah sokongan mental, emosi dan spiritual. Kita memang sukarelawan terlatih dalam bidang kesukarelawanan dan kerja sosial. Dan khususnya dalam masa awal tu kita buat khusus kepada bidang kesihatan mental lah kan. So kita bergerak pada 2018. Agenda kita adalah pembangunan sosial. Skuad Rahmah actually ni adalah kesinambungan, so kita rebranding. Sebenarnya Skuad Rahmah ni telah mula masa zaman saya ingat Abang Midi ataupun sebelum tu lagi lah, maksudnya masa tu dah ada Skuad Rahmah lah, bermula juga dengan adanya Rumah Perlindungan Baitur Rahmah. So kita ada Skuad Rahmah yang menjadi sukarelawan kepada Baitur Rahmah masa tu lah. Jadi RST ni kita buat macam kesinambungan dan rebranding kepada Skuad Rahmah, dan kita cuba fokus kepada isu semasa tu lah, iaitu masalah kesihatan mental. So RST telah dan sekarang untuk tahun 2021 ni kita telah mengembangkan perkhidmatan kepada sokongan mental dan emosi dan juga perundangan keluarga. Sebenarnya benda ni kita dah ada, tapi kita buat dia secara lebih sistematik lah, perundangan keluarga dan juga isu-isu keganasan rumah tangga dan gangguan seksual. Keganasan rumah tangga ni kita start daripada PKP 2.0, kita cuba untuk lebih fokus lah, sebab sebelum ni kita macam kita ambil, maksudnya siapa yang ada kepakaran ambil, tapi untuk 2.0 tu dengan statistik yang sebut memang meningkat, dan kita juga memang dapat call-call yang memerlukan perlindungan bagi kes keganasan rumah tangga. Dan juga gangguan seksual ni kita menyambutlah satu pembentangan RAU gangguan seksual tu. So maksudnya, dan kita bersedialah untuk bantu dalam isu-isu gangguan seksual juga. Ni kita memang kerjasamalah dengan NGO yang memang terlibat, itu WAO dan juga awam lah. Okay, so projek kita ni lah siri latihan berkaitan isu kesihatan mental. Ini kita buat daripada masa awal dulu lah, advokasi dan engagement, dan kita juga memang buat engagement ni maksudnya dengan orang yang institusi ataupun entiti yang pakar ataupun profesional yang terlibat langsung lah. Contohnya KKM, kita pernah juga ada sesi dan juga perbincangan dengan KKM. Kemudian dengan Perkama, PK dan sebagainya. Ada jugalah NGO-NGO macam MIASA dan sebagainya untuk melihat, dan kita tengoklah macam mana gerak kerja diorang ni. So macam mana kita boleh gerakkan kita punya projek sendirilah. Dan semestinya kita ada program lapangan dan community. Kita bagi nama dia Let's Talk. Actually dia pun adalah nama daripada KKM jugalah. Dan masa PKP Mac, saya rasa 1.0 tu juga kita buat talian rahmah. Melalui pemerhatian kita banyak talian. Kita ada talian kasih, Befriender, dan setiap NGO ni dia ada talian dia sendiri. Sistem Islam ada, awam ada, WAO ada. So saya ingat sebagai salah satu NGO Islam, kita patut ada alternatif jugalah dan memberi tawaran kepada
isu kesihatan mental, dan kita ada juga elemen spiritual dan Islamic point of view tu lah. So kita buat talian rahmah. Dan actually untuk kongsi masa awal tu PKP 1.0, orang pertama yang call kita adalah seorang wanita, umur dia dalam 60 lah, 50-60 tahun. Actually dia call sebab dia tak boleh pergi mana-mana. Waktu tu kan kita lagi strict, tak boleh kerja dan sebagainya. Dia kata dia ada cucu dekat rumah yang dia kena tanggung adalah dalam 2-3 orang, tapi dia tak ada pendapatan. So apa yang macam apa yang kita boleh bantu? Actually kita masa tu memang sebagai front je kan. Maksudnya kita kalau kesihatan mental pun kita akan bantuan first level. So maksudnya kalau perlu kepada lebih, kita akan forwardkan kepada yang profesional, nasihat untuk pergi doktor, kaunseling dan sebagainya lah. So untuk yang first layer tu maksudnya memang kita bagi nama lah. Actually sebab kita ada juga SSB dan sebagainya kan. So kita memang bagi nombor-nombor ni untuk makcik ni contact lah. Jadi maksudnya pada mula tu kita ini sangat maksudnya efektif lah. Kita rasa seronok sebab kita dapat outreach lah. Dan lepas tu ada juga yang actually bila kita tengok balik yang ni sebelum lah, sebab yang ini macam masa singkat saya tak sempat nak tengok yang the latest, tapi panggilan antara lelaki dan perempuan adalah sama. Maksudnya kalau 50 lelaki, 50 perempuan. Dan kalau yang lelaki pun dia ada call, dia macam call macam nak marah, tapi sebenarnya dia tak marah, dia cuma nak berkongsi. Dia kata dia ni dah tak ada kerja tapi dia kena tanggung. Maksudnya dia nak meluahkan. So maksudnya ini adalah, jadi maksudnya ini adalah realiti lah yang berada di dalam masyarakat. So kita dapat tahu dia melalui talian rahmah ni lah. Kemudian Ramah Circle ni macam usrah lah, kita buat bedah buku dan sebagainya. Buku yang baru kita habis ada 2-3 lah daripada Prof Malik Badri berkaitan dengan, sebab Prof antara orang yang pioneer dalam isu kesihatan mental dan juga Islamic point of view kan. Dia mengislamisasikan psikologi dan kaunseling ni lah. So kita cuba juga penyelidikan dan penerbitan berkaitan isu kesihatan mental. So actually secara roughly bila kita sebut kesihatan mental, kita selalu sebut tentang stres. Setiap orang mesti berlaku stres. Maksudnya dalam hidup kita mesti ada stres. Sebab kita cakap kalau tak ada stres, kita mungkin tak dapat pergi jauh lagi. Kita macam tak gilap kan. So maksudnya kalau tak gilap tu kita tak tahu benda tu bernilai ke tak. Tapi yang abnormal ni adalah kita tak dapat nak rationalkan dan kita tak ada coping mechanism lah kalau kita sebutkan. Maksudnya kita tak boleh cope dengan situasi tu. So contohnya macam kita merasa sedih kerana orang tersayang meninggal dunia. Itu biasa. Tapi kadang-kadang dia ada sampai sedih rasa tak guna nak bunuh diri. Itu adalah abnormal yang perlu kita atasi lah. Suka tidur malam ni dulu saya rasa macam pelik. Tapi memang ada orang yang memang masalah tak boleh tidur malam. Tapi yang bertahun-tahun lamanya ni, ini macam mana kita nak atasi kan. Ini adalah perkara-perkara yang kita perlu lihat dan bantulah. Kalau tak boleh, ni maksudnya kita bantu daripada sokongan awal, first stage, untuk kita bawa dia kepada rawatan yang boleh yang profesional lah. Maksudnya kalau kita sakit fizikal, kita makan ubat kan. Tapi kalau isu-isu mental ni, sebab kadang-kadang kita ada orang kata tabu kan, macam gila dan sebagainya. So kita rasa kalau makan ubat sakit ni maksudnya kita dah sakit mental lah kan. So itu adalah tidak benar lah. Risau dengan situasi COVID adalah perkara biasa, tapi sehingga panik dan ada kesan-kesan yang lain lah kan. So ini secara umum sekadar untuk perkongsian lah. Dan ini adalah berkaitan secara overview berkaitan dengan keluarga, wanita dan pandemik. Kalau ikutkan Helwa kita banyaklah isu wanita, tapi wanita ni kalau ikutkan half daripada populasi kan. Jadi maksudnya menyelesaikan isu wanita ni sebenarnya menyelesaikan juga isu-isu separuh daripada komuniti dan masyarakat kita lah. So ini daripada LPPKN, dia cakap 43.9% responden mengalami tekanan kewangan semasa pandemik. So lebih kurang memang itu antara isu utama lah. Kemudian kalau dekat bawah ni pun dia kata masalah penceraian utama pun berkaitan dengan kewangan. Dan sebab dia adalah berhenti kerja dan hilang punca akibat COVID-19. So daripada situ adalah rentetan komunikasi, tak salah faham dan sebagainya kan. Dan yang kita tahu 32.2 adalah berkaitan dengan ruang lah, konflik keluarga sebab ruang rumah pangsa dan sebagainya.
Dan 30% adalah akses kesihatan. So masih ada yang tidak dapat akses kesihatan lah. So ini antara isu-isu yang berlaku dalam masyarakat waktu pandemik lah berkaitan keluarga. Dan stres juga melibatkan penjagaan anak. Ini pun benda tu lah, dia macam sebelum ni mungkin kita dah biasa dengan rutin, so kita sebut tentang norma baru dan sebagainya kan. So ini antara yang berlaku lah daripada Ipsos ni. Dia kata memang kajian ni menunjukkan penjagaan anak ni adalah sebahagian daripada punca kepada stres dalam keluarga. So ini secara umum dan kalau ikutkan ini dia bandingkan Malaysia dan global lah, dan sebenarnya dekat Malaysia stres tadi sebab stres ni tinggi dekat Malaysia juga berbanding global, kita 58%. Kemudian bekerja dari rumah ni Malaysia pun antara yang tinggi juga bekerja dari rumah. Maksudnya kita banyak lah. Dan walaupun dah sampai 2-3 tapi kita masih juga mengalami masalah menyeimbangkan antara kehidupan dan juga kerja semasa buat kerja work from home ni lah. Dan peralatan tidak cukup sebab kita tak biasa kan. Jadi bila tak ada peralatan dia mempengaruhi kita punya kesan kerja dan sebagainya lah. Dah rasa sunyi bekerja di rumah. Ini antara perkara yang menarik lah saya tengok benda ni kan. So maksudnya ramai juga kita ni bila dah selalu kita komunikasi dengan kawan dan sebagainya kan, tapi bila kerja kat rumah ni jadi sunyi. So itu antara yang saya rasa yang bawah tu menarik lah sebab saya pun baru nampak benda ni lah. So ini antara perkara-perkara yang berlaku lah dalam masyarakat. So itu secara umum lah keadaan yang berlaku. So masa 2.0 kita ada buat satu survey lah, tinjauan. Actually tinjauan ni sangat ringkas. Saya ingat kalau lepas ni ada yang nak bagi saranan penambahan tentang struktur-struktur ataupun konstruk yang ada tu boleh juga. Tapi ni sebagai umum lah untuk malam ni. Apa yang berlaku secara umum. Saya ingat ada juga kita edarkan kepada semua ke negeri dan daerah. So mungkin ada juga sebahagian adalah daripada yang menjadi responden pada survey ni lah. So bagaimana emosi anda? Daripada 270, semua kata bersedia. Ini 2.0 bukan 3.0. 3.0 kita belum keluar lagi lah. So 60% kata bersedia. Tapi ada 70% kata tak pastilah. So kata tekan ke tak, 45% kata tidak. Tapi dia masih, kita rasa keseimbangan juga 38% kata rasa tertekan. Tapi masih ada yang tidak pasti. So ini antara yang menarik lah untuk kita tengok. So dia kata apakah perkara yang merisaukan anda berikutan pelaksanaan PKP. So ada dari lebih kurang 19 yang telah antara yang kita cuba ekstrakkan lah. So antara tu roadblock sendiri kadang-kadang kita rasa biasa tapi masa pandemik ni dia memang ada orang yang macam trigger lah untuk roadblock. Pendidikan. So ingat pendidikan ni tadi kita dah sebut lah. Anak-anak pendidikan, kemudian kita ada merah kan ni contoh stres dengan ketua yang tidak faham keadaan ibu-ibu work from home. So ini kita ada macam Hello kita ada buat satu sebelum ni sesi tentang double burden wanita semasa pandemik. So ini adalah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian lah. Mungkin malam ni kita just go through tapi saya ingat ramai dah tahu tapi macam mana kita nak buat tindakan tu. Kita sebut tentang shared responsibility, mungkin orang-orang ABIM ni dah tahu tapi macam mana kita nak sebar luaskan lagi dalam masyarakat kita. Kesihatan mental, okey ni. Memikirkan cara membendung anak-anak daripada ketagihan gadget. So saya ingat ini pun kita sebut kadang-kadang respon ibu dengan bapa terhadap sesuatu itu berbeza kan. Macam kalau dekat dalam grup sekolah ke apa macam mungkin bapa ni dia tak particular sangat tapi kalau ibu ni sesuatu tu dia macam tengok dan dia ambil so macam mana nak jaga anak ni, macam mana anak ni nak hindarkan daripada jangkitan, masa untuk gadget, masa untuk bermain dan sebagainya kan. So benda-benda tu memberi kesan lah kepada keluarga. Tu pembelajaran, banyak juga berkaitan pendidikan anak terjejas, pembelajaran tak efektif, PDPR tak berkesan. Tapi ini 2.0 lah. Tapi saya ingat itulah bila kita 3.0 kita rasa lagi macam tak ketahuan lah. Maksudnya kejap buka tiba tutup kemudian ni dan sebagainya kan. So benda tu tak ada orang kata apa penambahbaikan lah.
So saya ingat merentas negeri mak sakit di rumah. Tapi nombor 13 tu ada jugalah Muhyiddin terus gila kuasa. Tu antara jawapan jugalah kan. Mungkin 3.0 ni ada jawapan-jawapan lebih menarik. Kita boleh tengok nantilah. So ada juga yang terpaksa berhadapan dengan orang yang seringkali mendatangkan rasa kecewa. So benda-benda tu memberi kesan lah. Oh tapi itulah dalam banyak-banyak ni ada yang positif. So nombor 17 tu dia kata I'm very happy at home, thank you and would like to stay at home until this pandemic completely vanish. So mungkin ini pada dia adalah satu yang beri peluang dia duduk rumah sebab sebelum ni mungkin dia tak berpeluang. Dan itulah dalam banyak-banyak 19 ni ada satu yang kita rasa dia sangat positif lah. So kesan ni ada juga yang melihat perkara ni dari perspektif yang positif lah. Dan saya ingat ini antara sebab-sebab lah dan kita boleh tengok lagi mungkin 3.0 ni saya rasa tak banyak beza tapi mungkin ada isu-isu baru yang dirisaukan lah dalam pandemik ni. So ini adalah apa yang kita, dan ini khusus kepada wanita lah kan, maksudnya ini yang kita dapat daripada KWSP. Kita pernah buat satu session dengan KWSP. So dia kata secara statistik ni memang banyak panggilan kepada keganasan rumah tangga ni meningkat sehingga 150% dan meminta sokongan sosial dan bantuan makanan ni sehingga 60%. So ini relatif lah tingginya kan. Petugas sektor kesihatan dan sosial adalah wanita. So ini menunjukkan ini fokus kepada wanita sahajalah. So 70% ni sebab ramai kan daripada wanita. Interaksi dan sebagainya dan tanggungjawab. Inilah kita sebut tadi tentang burden-burden yang ditanggung oleh wanita ni kan. Makanan, pendidikan, penjagaan dan itulah sebab kita tengok level dalam setiap tu berbeza. Contoh dalam keluarga kita ada interaksi, contoh ibu bapa, suami isteri kan, kemudian dia mungkin ada tanggungjawab kepada ibu bapa, warga tua, dia juga ada tanggungjawab anak-anak dan setiap tu ada perbezaan. Jadi dia sangat layer-layer yang berbeza dan perlu ditangani dengan cara-cara yang berbeza lah. Kita tak boleh, orang kata apa, sekali harung macam tu kan. Sebab dia ada makanan, ada pendidikan dan juga ada penjagaan orang tua dan ahli keluarga. Sehingga ini antara bila pergi kepada penjagaan orang tua ni ada lebih sensitif lah. Dan kita pun ada tadi kita banyak bincang pasal macam mana kita nak membantu warga tua kita ni lebih ramai untuk pergi mendapatkan vaksin ni. Sebab orang tua ni mudah terpengaruh dengan maklumat-maklumat yang berada dalam kita punya surrounding ni kan, yang terpengaruh dan rasa macam nak pergi ke tak kan. Dan saya ingat banyak juga sebut bukan hanya di luar tapi maksudnya orang-orang dalam kita punya jemaah sendiri. Macam ni kita nak bantu perkara tu kan. Dan saya ingat ini juga berkaitan dengan dan ini saya ingat sebab penting juga saya ingat berkaitan dengan kewangan tu lah. Kita sebut tadi tentang keluarga kan, tapi maksudnya secara wanita tu sendiri yang kebanyakannya penting lah kurang literasi tentang pengurusan kewangan ni. Dan mungkin kita tengok COVID dan sebagainya ada isu-isu dan banyak isu sebelum ni yang macam tak sangka tak sempat jumpa suami, macam benda-benda macam ni kan. So maksudnya perlu kepada perancangan dan literasi tentang kelangsungan kehidupan ni lah. Salah satunya adalah kewangan. Dan banyak juga kalau ikutkan ada sebenarnya data disebut berkaitan dengan kaunseling, dah cakap 70 hingga 80% pasangan yang datang untuk minta khidmat kaunseling dalam masa pandemik ni sebenarnya memang dia tak ada wang simpanan. So macam mana kita nak bantu kan. So saya ingat tadi Cik Amir dah bagilah cadangan-cadangan tu kan, cuma ni saya lontarkan apa dapatan yang kita ada. Dan ini berkaitan dengan sokongan emosi. Memang 55% dia kata dia tak perlukan, tapi 28% kata mungkin. Saya rasa mungkin sebab kita jarang untuk, kadang-kadang kita tak faham tentang bantuan sokongan emosi kan, tapi ada yang jawab ada waktu ya, ada waktu tak. Tapi kalau dia tahu ada cara dan sebagainya, dia boleh, dia mahulah untuk dapatkan sokongan emosi sepanjang PKP. Dan akhirnya adalah soalan tentang ni lah, perhubungan talian sokongan psikososial.
63 kata tak lah, tapi 29 dan 30% cakap mungkin. So kalau ada tunjuk ajar, ada laluan dan sebagainya, sekiranya perlu akan dapatkan lah. Ini sudah. Tadi saya sebut berkaitan dengan inisiatif Helwa adalah membuat talian rahmah. Ni adalah kita sebenarnya dah mula daripada PKP 1.0 lah. Dan kita setakat ni setiap minggu tu kita ada call dengan pelbagai isu lah. So sekarang ni kita dah extend. Selain daripada mental emosi, kita juga ada perundangan keluarga dan juga isu-isu berkaitan dengan rumah tangga dan gangguan seksual. So saya ingat kita sangat perlu kepada bantuan dan juga sokongan daripada negeri, ABIM, daerah, wadah dan juga PKPM untuk sama-sama bantu kita punya talian rahmah ni sebarluaskan. Dan di samping itu sebenarnya apa yang kita perlukan juga adalah sukarelawan untuk sama-sama menjayakan talian rahmah ni lah. Kalau kita banyak call, maksudnya kita perlu banyak juga orang yang entertain call tu. Jadi kita masih perlukan lah, khususnya bagi mereka yang ada background counselling, psikologi dan sebagainya, itu memberi advantage lah. Tapi sebenarnya kita boleh buka sebab kita memang ada training untuk sama-sama dalam menjadi sukarelawan dalam talian rahmah ni lah. So saya ingat ini samalah macam tadi. Kita ada Let's Talk, latihan dan juga Rahmah Circle. Dan saya ingat ini tindakan dan keperluan. Macam tadi saya sebut, kita masih perlu ramai. Apa yang disebutkan oleh Dr. Jeb tadi dan juga apa yang kita cuba lakukan, dan sebenarnya kita telah buat benda ni. Abi memang sebagai tadi kita sebut gerakan ilmu dan budi dan sebagainya kan. Kita memang gerak tapi mungkin kita perlu memfokuskan kepada apa-apa kan. So yang jika siapa yang berminat untuk berada dalam sokongan emosi dan sokongan emosi mental dan emosi ni, saya ingat boleh kontak kita untuk sama-sama kita akan buka lah nanti kan sebahagian juga daripada projek mobilisasi ni bersama dengan Dr. Jeb, BKA dan sebagainya untuk lebih ramaikan sukarelawan dan sokongan untuk bidang emosi dan juga mental dan emosi ni. Dan khususnya dalam pandemik yang sekarang ni lah, maksudnya dalam waktu sekarang. Tapi sebenarnya kita akan lepas ni boleh extend lagi lah. Tapi untuk sekarang ni urgently ni kita sangat perlukan ramai lah, khususnya daripada negeri dan daerah. Dan kita memang bagi latihan lah, so kita sebut sebagai latihan PFA. Ini kita bincang juga dengan nanti kita akan bincang jugalah dengan BKA dan sebagainya. Apa keperluan-keperluan dan bila kan. So dan apa yang akan kita pergi, kita akan bagi sokongan tu secara talian dan fizikal. Saya ingat kita kena cuba jugalah untuk, sebab kita dah dapat kebenaran untuk turun ke padang, jadi maksudnya kita boleh cuba untuk buat dalam talian dan juga fizikal. Kemudian saya ingat tadi Cik Amir ada sebutlah tentang kita sepatutnya dah ada data. Sebab tu saya ingat tadi memang kita patutnya kalau ikutkan masa selepas 2.0, 3.0 ni ramai juga dalam kalangan jemaah kita yang mengalami, maksudnya sebagai pesakit COVID lah. Tapi sejauh mana kita cakna, kita bantu dan sebagainya kan, supposedly kita menjadi antara orang yang adalah data tu. Sebenarnya kita perlu untuk kumpulkan dia dengan secara lebih sistematik lah, jemaah dan bukan jemaah. Dan kita bagi sokongan dalam bentuk talian dan juga fizikal. Selain tu, saya ingat ini antara yang urgently dalam mobilisasi kita ni lah. So advokasi, khususnya tadi kita menyahut apa yang Dr. Jeb sebut tentang sokongan kepada vaksinasi dan sebagainya kan, poster, video. Saya ingat contoh yang video Kak Yah ke apa kan, sangat berkesan lah. Ramai orang yang walaupun simple tapi dia ada message yang kuat lah. So saya ingat kita pun boleh buat perkara-perkara tu dengan isu-isu yang kita nak cater lah, dengan kekuatan-kekuatan yang kita ada kan. So program online dan sebagainya. Dan golongan sasar kita lah semualah, khususnya wanita, kanak-kanak, warga tua dan keluarga. So saya ingat ini adalah keperluan yang kita perlukan sekarang. Yang penting adalah sukarelawan. Jadi saya ingat perlu juga untuk daripada negeri-negeri dan juga daerah-daerah untuk sama-sama lah nanti kita akan cuba. Maksudnya Fazril akan bentangkan perancangan yang lebih besar. So ini adalah sebahagian khusus kepada isu kesihatan mental ni lah. Dan yang penting juga adalah kita sendiri sebagai petugas jemaah, aktivis dan sukarelawan. Saya ingat itu penting untuk kita jaga. Selain kita
melihat kepada keperluan-keperluan luar, masyarakat dan sebagainya, kita dan juga keluarga kita juga jagalah gaya hidup sihat, makanan, senaman, interaksi, dan juga kita jangan lupa lah walaupun kita memang base saintifik dan sebagainya, mungkin kita juga perlu ada amalan spiritual dan sebagainya lah. So macam kalau Helwa kita memang buat bacaan Yasin setiap pagi, kita harap itu adalah satu usaha kecil kita lah untuk sama-sama memberi, orang kata, sokongan dalaman. Benda tu yang penting sebenarnya untuk bantu kita mengatasi pelbagai lagi kita tak tahu kan, perkara-perkara yang mungkin meletihkan kita lah. Dan dalam isu ni memang kita kena coping mechanism yang baik dan juga sokongan lah. Penting sangat kita jaga kita tu. So saya ingat ini sebahagian lah daripada yang kita boleh buat, kita dan juga rakan-rakan dan orang yang terdekat dengan kita lah, untuk sama-sama mencari mengendalikan tekanan diri kita semasa ni kan, sebab kita kalau kata sukarelawan, aktivis dan sebagainya ada tanggungjawab nak pergi kepada masyarakat. Jadi maksudnya kita kena pastikan diri kita bersedia dan mampulah untuk melakukan tu dengan kita juga ada, kita punya orang panggil perisai kita lah, dan persediaan kita. So saya ingat itu saja daripada saya untuk malam ni, dan yang paling utama adalah memang pembintangan ni untuk kita sama-sama seru, lebih ramai lagi untuk bersama dengan kita, dan sebenarnya kita harap dia disebarluaskan lagi lah, khususnya daripada talian rahmah kita tu, dan juga nanti kita akan buatlah untuk rekrut sukarelawan untuk sama-sama dan juga latihan. Saya ingat itu saja. Wallahualam.